Jawaban. Baiklah para hadirin sekalian, pada petang ini kita akan bersama-sama dengan anda bagi satu program lagi yang dianjurkan bersama Pesta Buku Melaka 2023. Ucapan selamat datang diucapkan kepada semua pengunjung-pengunjung yang bersama dengan kita pada hari ini, dan tanpa kita melengahkan masa, jom kita bersama dengan Ustaz Selebriti yang akan menampilkan kepada anda khusus di Pesta Buku Melaka 2023. Untuk itu kita berikan tepukan yang paling gemuruh dengan mempersilakan Ustaz Murad selaku moderator bersama dengan P.U.Riz untuk naik ke pentas utama bagi meneruskan acara kita pada hari ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Lakaku maju jaya, rakyat bahagia mengambil dunia. Bijak laksana tuah, hebat laksana, berani laksana jebat. Apa khabar orang Melaka, sihat ke? Macam tak dengar, apa khabar orang Melaka, sihat ke? Sihat. Yang jawab hari ni Ustaz, semua golongan wanita. Dia ada di sebalik kekuatan itu. Betul tak? Boleh saya tahu daripada mana akak-akak depan ni? IPG Durian Daun. Tadi pembarisan tak ada perarakan ada tadi? Korang masa ni ada masa perarakan tak ada. Jadi Alhamdulillah, terima kasih kepada pihak penganjur, daripada Perpustakaan Negeri Melaka, seterusnya para pengunjung Pesta Buku Melaka, dan Alhamdulillah kita bersama pada petang ini dalam bicara petang kita bersama P.U.Riz kita, iaitu seorang yang saya rasa tak perlu diperkenalkan lagi. Apa khabar Ustaz datang tadi? Macam mana? Keadaan okey tak Ustaz? Keadaan okey, Alhamdulillah. Berjalan dengan lancar? Perjalanan tu agak macam jam sikit ke depan ni kan. Tadi yang IPG semua datang macam okey. Sebab Ustaz dia naik bot. Depan ni sungai Ustaz. Dia naik sampah. Belakang sungai tu. Jadi kita jam sikit, tapi tak ada masalah, kita sampai. Lancar lah Ustaz Ustaz sampai pukul berapa tadi? Betul lah Ustaz kan? Apa? Itu nama dia jodoh. Kalau jodoh tak ke mana. Jadi Alhamdulillah pada petang ini kita dengan tajuk lelaki kiriman Tuhan. Wow, kan? Tajuk drama kan. Nama pun perpustakaan Ustaz. Jadi dia banyak tajuk buku, dia banyak tajuk TV, drama. Drama jam 7 tu perpustakaan lah. Jadi Alhamdulillah pada petang ini Ustaz bersempena kita dengan 12 Rabiul Awal, yang mana kita sedia maklum bahawa 12 Rabiul Awal ini adalah hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ustaz, bila kita bercerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sesungguhnya aku diutuskan kepada sekalian alam. Siapa yang dimaksudkan dalam ayat ini? Aku, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ini seorang hamba Allah yang dipilih pada kalangan manusia untuk diangkat menjadi contoh dan juga menjadi satu rahmatan lil alamin. Bayangkan tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan saja membawa rahmat kepada manusia, tetapi membawa rahmat kepada sekalian alam. Maksudnya tuan-tuan, bukan sahaja kepada manusia kita sebagai umat Nabi Muhammad ini, tetapi juga kepada makhluk-makhluk lain yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, bagaimanakah yang dimaksudkan dengan lelaki kiriman Tuhan untuk kita jadikan sebagai panduan kepada kita? Dan pada petang ini kita bersama dengan P.U.Riz untuk santai-santai
kita dah sedia maklum dah. Daripada kita lahir, daripada kita kecil sampai sekarang, kita didengarkan, kita difahamkan, diberikan dengan ilmu tentang figura ini, iaitu Nabi SAW. Cuma Ustaz kita nak refresh kembali, mengingati supaya Nabi SAW yang kita angkat menjadi satu role model, menjadi satu contoh, menjadikan diri kita juga sebagai panduan. Dan untuk permulaan bicara kita pada petang ini Ustaz, mengapa Nabi SAW ini untuk kita jadikan sebagai contoh? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Tuan Pengerusi Majlis dan semua yang hadir. Saya ucapkan terima kasih. Berapa lama lagi nak habis belajar cikgu-cikgu semua? 5 hari. 5 tahun? Oh, baru masuk ke? Oh, Masya Allah. Jawapan tu pun macam anak-anak murid kat sekolah lagi. Saya pun seorang guru dan dia telah diposting, tapi saya dah berhenti lah. Tapi sebab ada urusan lain. Tapi tak ada masalah. Poin yang kita nak sampaikan adalah kepada guru-guru yang ada, anda akan mengubah dunia anak-anak yang akan ke sekolah esok-esok. Jadi jangan duk lara nak buat TikTok hari-hari, nak buat video dalam kelas. Fokus kepada pendidikan yang akan disampaikan. Itu pesanan pertama lah buat diri saya dan antum semua. Baik. Dah tak sama kan gambar kat belakang dengan yang depan ni kan? Ni gambar lama. Masa bila tak tahu ni. Jadi jangan terkejut lah kalau dah jadi macam bapa orang kat depan ni. Sebab mana jadi bapa orang dah pun. Alhamdulillah 2 orang anak dah sekarang. Syukur. Baik tuan-tuan dan puan sekalian, yang mana ada yang menonton dari atas. Assalamualaikum. Macam buat konsert. Baik. Bila kita sebut lelaki kiriman Tuhan, siapa pernah tengok drama ni dulu? Siapa? Saya tu, cuba angkat tangan. Bila tanya tak mengaku. Tadi ada angkat sikit-sikit. Siapa tengok lelaki kiriman Tuhan? Seorang kan? Adik kecil pula yang tengok. Saya pun ada dalam cerita tu juga. Tapi sebagai watak seorang yang jahat. Kau betul ingat kan? Benda jahat masa aku semua kau ingat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kenapa soalan diberi tadi, kenapa kita kena ikut Nabi SAW? Pertama sekali, kita beri pengucapan tahniah setinggi-tingginya pada siapa? Wanita semua ni, ramai wanita berbanding lelaki ni. Sebab apa kita ucap tahniah pada wanita? Kerana pertama sekali, wanita-wanita di Malaysia umumnya, ni tengok orang Melaka ni, Masya Allah, daripada hujung ni sampai hujung sana, termasuklah ke atas-atas ni semua, pakaian anda adalah malabisut taqwa. Pakaian yang apa? Yang nampak you ni seorang yang solehah, bukan tolehah, solehah, mengaku solehah betul. Betul lah. Pertama sekali kalau kita nak tanya, kenapa kita kena ikut Nabi ni? Perkara pertama adalah meningkatkan. Nabi bagi tahu orang-orang yang menuntut, Qul ya ayyuhan nabiyyu, Qul ya ayyuhan nabiyyu bi azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Orang perempuan yang mana yang bertudung, Al-Quran menjanjikan kemuliaan pada diri dia. Al-Quran melindungi. Allah SWT beri jaminan pada orang yang pakai tudung ni, dia akan dilindungi. Tengok ada satu cerita dulu dekat UK masa zaman Islamofobia. Ada seorang perempuan kena sepak dekat subway. Bukan subway kedai makan ni, subway dia tu kan. Dia kena tendang, lalu perempuan tu jatuh, pecah muka dia ni bahagian depan. Tetapi untuk Allah SWT balas benda tu bukan lama. Setelah beberapa hari, lelaki itu bukan sahaja di penjara, tapi lelaki itu juga diganggu dengan penyakit mental. Ini janji Allah SWT. Inna wa'dallahi haqqa. Sorry, ni IPG kuliah apa? Apa fakulti apa? Campur. Yalah, memanglah campur. Yang campur dengan apa? Masya Allah, patut nampak macam ustazah. Pendidikan Islam semua. Yang tak mengaku, saya bukan pendidikan Islam. Yang mana yang tak mengaku tu pendidikan apa? Special education, Masya Allah. Lagi?
Dengar macam ada yang mencarut tadi. Ha? Ha? Bahasa Melayu. Bahasa Inggeris ada bahasa Inggeris? Cuba angkat tangan bahasa Inggeris. Teacher tassel sikit tengok. Kata ada tak angkat tangan? Tak ada. Tapi di IPG ada lah kan? Baik. Okey, balik pada cerita kita tadi. Setelah kita ketahui ramai guru-guru yang hadir pada hari ini, apabila seorang wanita ataupun mereka yang berpakaian mengikut sunnah Nabi SAW, janji Allah kepada kebahagiaan di dunia itu wujud dan juga di akhirat kelak. Tengok orang lelaki, kalau kita pun, saya pun kadang-kadang, kita letak satu orang perempuan, kita panggil mana-mana IPG wanita ni, ada tak siapa volunteer nak buat catwalk kat depan ni? Tak ada kan? Siapa boleh bangun seorang ni? Akak Papa Jeping, cuba bangun seorang. Tak ada apa kak, kita bukan nak malukan akak, tidak. Okey, cuba bangun kak. Bangun, tak ada apa, jangan malu. Cikgu kena berani, cikgu mesti selalu ke depan. Kenapa tak pakai name tag hari ni? Jangan gurau je. Cuti yang mula dosa ke? Okey, kita tanya kepada yang ada semua ni. Ini orang Islam ke ataupun orang bukan Islam? Islam, baik. Cantik tak? Cantik. Berani cakap nak cantik, kawan kau. Bagi tepukan untuk akak ni. Baik, cikgu, terima kasih. Sila ambil tempat duduk. Ada orang lelaki, kadang-kadang pakaian dia ni tidak melambangkan dia orang Islam. Termasuk kadang-kadang diri kita pun pernah buat. Jadi sebab tu kelebihan ataupun keutamaan untuk kita mengikut cara hidup Nabi SAW dari segi pakaian ini sangat-sangat penting. Kurta ke apa-apa sahaja yang melambangkan kita orang Islam tu pembawakan kita. Kerana apa? Nabi bagi tahu. Orang perempuan panah tak pakai tudung lama-lama. Maksudnya benci pakai tudung ni? Kalau tak benci tapi panas. Boleh bertahan ke tak? Sampai dia boleh bertahan sampai akhir hayat kita. Tengok wanita semangat betul hari ni, Masya Allah, guru-guru. Nak melompat ke apa tu? Jadi apabila orang perempuan faham pakaian dia, peluh yang ada di dalam ni menitik setiap kesusahan dia. Kullu amalin biqadrin masyaqqah, kata Nabi SAW. Setiap amalan itu dengan kadar kesusahan dia. Makin banyak susah, makin labuh. Kan ni dah labuh ni semua ni. Mungkin nanti later on labuh lagi ke apa, kita tak tahu kan. Iman kita makin meningkat, makin labuh. Kita tengok ustazah-ustazah sampai lutut dia punya tudung kan. Ada nampak? Tak ada. Itu saya seorang silap pun. Tapi apabila makin tinggi keimanan kita dalam pakaian, Allah SWT jaga kita. Dan Allah SWT mengukur kesusahan kita dalam setiap amalan yang kita lakukan, insyaAllah. Jadi itu permulaan pada hari ini. Jadi kenapa kena ikut? Kerana inna wa'dallahi haqqa, janji Allah itu benar kepada semua mereka yang meyakini akan amalan-amalan yang Allah SWT sebut dalam Al-Quran dan diajarkan oleh Nabi SAW. Baik, itu untuk round pertama. Alhamdulillah, terima kasih Abi Yuris dengan mukadimah bicara kita pada petang ini. Jadi Ustaz, bila kita berbicara tentang lelaki keriman Tuhan, pastinya apa yang datang daripada Tuhan itu adalah yang terbaik. Termasuklah lelaki yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad, iaitu Nabi SAW sendiri. Jadi bila kita kecilkan sikit dalam ruang lingkup kehidupan kita, lelaki keriman Tuhan itu mungkin seorang suami yang menjalankan tanggungjawab, seorang ayah yang menjadi ketua keluarga kepada keluarga. Jadi apa sahaja yang dilakukan oleh lelaki itu semestinya yang baik dan semestinya itulah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi saya nak bawa kepada para pelajar. Para pelajar masih lagi belajar kan? Boleh beri cikgu kan? Bila saya tanya macam tu je, Yuris tanya cikgu dia bergetar tu yang rusuk nak kena sebat ni, siam nanti kan? Mana yang tadi yang menteri je bergegar yang aras. Okey. Jadi para pengunjung sekalian, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak cuba kecilkan ruang lingkup kita. Bagaimana mungkin dalam kalangan kita ni Ustaz ada yang dah berkeluarga, mungkin dalam kalangan kita ni ada seorang ayah. Bagaimanakah ciri-ciri yang dikatakan lelaki kiriman Tuhan yang pastinya menjadi contoh kepada yang dipimpin,
ayah yang telah memimpin anak-anak, dan juga isteri yang telah dipimpin oleh suami. Apakah ciri-ciri yang dikatakan lelaki kiriman Tuhan, bukannya lelaki dari neraka? Silakan Ustaz. Lelaki dari neraka, Masya Allah. Takut dengar. Baik. Okey. Semua muda-muda lagi kan? Sini, umur berapa semua ni? 18. Masya Allah. 19. Ada yang 20 tak? Okey, ada 20 okey sikit, rasa okey sikit lah. Jauh sangat beza. Baik. Tuan-tuan dan puan sekalian, soalan pertama ni yang dah bawa anak yang kahwin dulu ni kan? Mana yang dah kahwin cuba angkat tangan? Satu. Seorang je dalam mall yang dah kahwin? Janganlah tipu anak 14 orang kat tepi ni. Mana lagi yang dah kahwin? Dah kahwin. Satu okey lagi. Tuan-tuan, ingat tak dulu akak? Akak dah kahwin, ni isteri kan? Bukan isteri, sorry, silap. Dah ingat isteri ni dulu sebelah. Sorry kak. Okey. Dulu, masa kita sekali ada tak yang sedang dilamun cinta ataupun sedang bertunang? Ada? Tak mengaku lah. Maksudnya tak pernah bercinta. Yalah, IPG kan? IPG berzikir daripada subuh sampai isyak, subhanallah, bangun dengan subhanallah, akhir dengan alhamdulillah, Allahu Akbar. Betul? Mengaku, bagus. Baik. Kita kalau tengok satu orang, kita akan ada rasa suka dan kita akan ada rasa biasa dan kita juga akan rasa tidak suka, betul tak? Tak adalah sampai peringkat benci, kan? Jadi soalan kita, macam mana satu-satu orang ataupun apakah yang Nabi sebut berkahwinnya seseorang itu atas beberapa perkara, betul tak? Okey, wanita-wanita ataupun cikgu-cikgu yang ada berkahwin, benda apa yang ditengok dulu ataupun perkara apa yang dilihat dulu? Agama, maksudnya muka buruk tak apa, muka bodoh pun tak apa, yang penting agama, betul? Betul? Wow, hebatnya IPG Melaka. Bagi tepukan kepada anda. Ini maksudnya IPG di sini ni telah mencapai tahap keimanan yang tertinggi dalam agama. Tak tahulah, saya tak pernah jumpa lagi cikgu-cikgu sehebat anda. Baik, sekali lagi kita tanya. Kita jadi orang yang berpijak di bumi yang nyata. Okey, sekali lagi soalan kita ulang balik ya. Okey. Berkahwin, kalau kita nak kahwin dengan satu orang ni, apa kita tengok dulu? Rupa. Oh, mata duitan semua. Nak yang kaya, yang miskin tak nak? Tak nak. Astagfirullah. Yang miskin tak nak, yang buruk pun tak nak. Tak nak yang handsome saja. Lagi apa lagi kau nak? Sekufu. Macam mana kalau cikgu-cikgu sekufu dengan siapa? Oh, cikgu juga dah ada lah ni. Tak ada lagi tapi nak cari cikgu juga. Carilah kau cikgu. Kau ingat senang kita jadi cikgu ni. Okey, seterusnya. Yang terakhir sekali apa? Yang terakhir sekali apa dia? Yang tengok pada diri dia. Keturunan. Keturunan? Okey, bolehlah. Keturunan apa kau nak? Keturunan apa yang dicari? Ali Idrus. Keturunan yang baik-baik kan? Betul tak? Yang tu penting juga sebenarnya. Tapi ingatlah cikgu-cikgu yang ada, sesungguhnya keturunan bukanlah satu jaminan kepada satu kebaikan. Tidak. Sebab ada peristiwa yang berlaku seperti Nabi Nuh AS, anak dia Allah SWT beritahu dia bukan daripada kalangan orang yang beriman dan mati dalam kekufuran, kan? Tapi bukanlah kita kata semua keturunan Nabi ni tak baik, tak boleh cakap begitu juga. Tetapi kita nak bagi tahu bukan satu jaminan yang jelas, walaupun dia keturunan Nabi SAW pun. Betul tak? Okey, dan yang seterusnya tengok apa? Semua tadi mula-mula kata agama, lepas tak ada dah agama, hilang dah. Sebab nak duit, nak harta, aku nak semua tapi agama lupa dah. Secara keseluruhan, yang terakhir apa dia? Agama. Nabi kata tungkahul mar'atu li arba. Berkahwin satu orang kerana 4 perkara. Ada tak orang kahwin kerana dia cantik saja? Ada. Dia kahwin, saya tak kisah, saya dia cantik je. Perangai buruk ke, akhlak jahat ke, mulut jahat ke, saya suka. Asalkan muka cantik. Ada tak berlaku? Ada. Ada tak orang
kahwin kerana lima lihat, kerana harta saja ada tak? Saya tak kisahlah dia tua ke, muda ke, warna apa ke, belang-belang pun, yang penting kaya. Ada tak orang kahwin sebab harta saja? Ada. Ni kuat ada ni. Berimpi nak kahwin dengan datuk ke? Baik. Ada yang nak kahwin dengan datuk? Masya Allah. Okey, semoga jumpalah dengan datuk yang ini. Okey. Baik, seterusnya. Ada orang kahwin kerana lihasal biha, kerana keturunan sahaja. Maksudnya dia tahu ini Ali Idrus, dia Said, Sharifah, inilah pilihan saya. Ada orang kahwin dengan sedemikian rupa? Ada. Tetapi Nabi bagi tahu, fasfar bizatid din taribat siadah. Mereka yang mengambil apa dia? Agama akan jadi apa? Akan jadi apa kalau kita pilih macam entum semua ni tadi kata, saya tak kisah rupa parah, saya tak kisah dia macam ni, yang penting dia beragama. Okey, kalau kita pilih agama, apa kita dapat? Dapat apa? Dapat duit? Dapat apa bila kita pilih agama, tuan-tuan dan puan sekalian? Mari, akak-akak yang di sebelah kiri ke kanan ni. Ni dah kahwin ke belum ni? Belum lagi? Masing-masing muda lagi kan? Okey. Kalau satu orang pilih agama, dia dapat apa kak? Dapat apa? Dapat apa? Jangan macam tu. Dia memang macam ni. Bila kita tanya yang pertama, semua orang jawab. Wah, kita tanya yang kedua, ni time diam ni. Itulah keadaan dia. Sekali lagi, dah pilih agama dapat apa? Semua. Dapat apa? Semua. Dapat semua? Dapat semua pun dapat semua. Kalau pilih agama, dapat keuntungan, Nabi kata. Beruntung. Sebab kalaupun orang tu wajah dia taklah seperti mana yang kita inginkan, tetapi akhlak dia baik. Dengan mak kita ni asyik puji je, ya Allah, budak ni mak nampak baik, akhlak bagus, cakap elok. Kerana Nabi SAW bagi tahu apabila ditanya, su'ila Rasulullah SAW an aksari ma yadkhulun nas al-jannah. Siapa yang paling banyak masuk syurga ni, Nabi? Orang tanya Nabi. Siapa agak-agak? Yang tadi itulah. Taqwallah wa husnul khuluq. Ni yang mengaji pendidikan Islam. Husnul khuluq ni apa? Akhlak yang baik. Sebab tu tuan-tuan, sesiapa yang pilih agama, dia untung. Bukan dia dapat semua. Dah kalau orang muka macam tu nak tukar macam mana? Nak suruh bedah plastik ke apa? Tak dapatlah benda lain. Tapi beruntung. Kerana dalam jangka masa yang panjang, cantik ni lama juga, tapi lama-lama berkedut juga kan. Tipikal orang cakap, tapi nak tunggu berkedut tu mau 40 tahun juga nak tunggu berkedut pun. Betul tak? Bukan saya cakap ni salah tak? Tak macam marah lah. Okey ke? Okey ke? Masa itu, tapi walau bagaimanapun, apa yang Nabi sebut benar. Kerana yang akan terpaut di hati bukan wajah semata-mata. Betul, cikgu-cikgu semua angguk sungguh-sungguh kan? Kerana yang di akhir itu, nanti jadi cikgu-cikgu tengok anak murid. Kalau anak murid kita tak berapa cerdik, tapi akhlak dia baik, dia pasti berjaya. InsyaAllah. Kerana innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Lelaki yang dikirimkan oleh Allah SWT pada kita adalah mereka yang ada. Nabi ini diutuskan untuk apa yang terbesar? Selain daripada menyampaikan risalah, Nabi disuruh buat apa lagi? Apa dia kau cakap? Bu'istu liutammima makarimal akhlak. Diutus untuk menyampaikan akhlak yang mulia. Jadi carilah orang yang ada agama, akhlak yang baik. Dan saya boleh sambung satu bahagian lagi, sebab bahagian ni ramai orang terkeliru hari ni. Mungkin sedikit kontroversi, saya pun tak tahu benda ni dirangkam dan disebarkan di mana, tapi tak ada masalah, boleh rakam. Pertamanya, bila hari ni ada beberapa orang dia cakap tanggungjawab suami dan isteri. Dia cerita tentang tanggungjawab suami dan isteri kan? Dia kata yang wajib untuk isteri buat ni hanyalah apa? Melayani suami sahaja, betul tak? Yang lain tak wajib kan? Basuh baju tak wajib, sedia masak tak wajib, apa lagi tak wajib? Kemas rumah tak wajib, apa lagi? Lipat baju. Tadi lipat baju sebut dah. Berapa banyak lagi benda-benda yang tak wajib yang disepakati oleh beberapa mazhab. Tapi tuan-tuan, kalau kita tengok dari satu sudut, Ustaz, ini satu benda yang agak bahaya juga. Dulu dekat rumah kita ni, ayah kita ke bangun pagi, sidai baju, masak. Ayah kita ke yang pergi cuci ataupun apa-apa semua, potong bawang, potong cili. Ayah kita. Mak uruf
memainkan peranan yang penting. Kalau contohnya, kalaulah logik benda tu ada dalam bahagian agama, bukan kata tak ada. Tetapi kalau diambil pandangan itu sebagai pegangan, kalau isteri kata, abang nak tutup tu selai, itu bukan tanggungjawab saya. Yang wajib hanya 2 helai setahun. Tiba-tiba kalau isteri ajak masak, abang jomlah pergi makan kat kedai itu, saya teringin, itu bukan tanggungjawab saya. Yang hanya dengan tanggungjawab saya kena sediakan makanan yang atas meja saja, awak makan apa yang mampu. Kalau itulah logik yang dibawa, ramai orang bercerai berai. Kadang-kadang kalau orang yang duduk dalam kampung kan, yang suami dia memang keluar bekerja sebagai petani ataupun sebagai nelayan moden, balik-balik bawa ikan, bawa apa, balik-balik isteri dia, kenapa tak masak? Ini bukan tanggungjawab saya, abang yang kena bawa balik makanan. Faham tak? Dia akan jadi sedikit conflict of interest di situ. Jadi apa yang dipersetujui adalah yang terbaik untuk wanita. Sebab wanita apabila berkahwin, dia ada 4 saja perkara dia kena buat. Apa dia yang pertama? Apa dia? Apa dia kak? Kuat sikit tak apa, jangan malu kak. Dah malu dah. Orang perempuan ni senang masuk syurga berbanding orang lelaki. Sebab apa? Nabi kata 4 perkara wanita akan, sekiranya dia buat, confirm syurga untuk dia. Confirm, bukan lagi dipilih, bukan lagi ditapis, tak. Confirm. Apa dia pertama? Sabar-sabar, tahan suami tu sabar. Kita mula dengan yang pertama sebetulnya apa? Iza sallatu mar'atu khamsaha. Satu orang perempuan cukupkan solat dia. Sebab orang perempuan susah. Dia abang lambai tadi. Dia duduk lambai tadi, sorry, tak perasan. Satu orang perempuan apabila dia cukupkan solat dia. Sebab bila dia datang bulan, lepas tu nak sambung balik solat, susah tak? Akan sedikit kesusahan. Kalau lepas beranak beberapa bulan tak solat, nak solat balik, bukan benda yang senang. Tapi sekiranya dicukupkan solat dia, ni petanda satu orang perempuan akan ke syurga. Yang pertama, wasama syahraha, dan dia cuba cukupkan puasa dia. Kan nak ganti puasa senang ke? Masa tengok orang perempuan, kita ni lelaki, semasa isteri kita datang bulan ataupun adik kita, kakak kita datang bulan, dia tolong tak masak kat rumah? Tolong tak? Bukan tak? Tolong, majoriti ni tolong kan. Yang tak mengaku tu ikut kau lah. Yang mana yang mengaku tu ataupun kita kata, kalau bukan perempuan pun mak bantu lah. Mak bantu. Walaupun dia bekerja sebagai guru ke apa, dia balik dia masak untuk anak-anak, masak untuk suami. Betapa tingginya pengorbanan seorang perempuan. Baik, yang ketiga, yang ni yang betul. Wahafizat farjah. Dia menjaga kemaluan dia. Yang ini dia menjaga kehormatan dia. Maka yang ini jual mahal dia. Ni cikgu-cikgu jual mahal ke semua? Cakap kuat sikit, mahal sikit kita kena. Baru betul. Jual kena, diri kena ada. You nak ke I, you jumpa mak bapak I. Betul tak? Betul tak? Barulah kelas guru-guru semua, generasi guru yang baru. You suka ke I ke? Jumpa mak bapak I. Itu cara dia. Dan yang terakhir, kalau dah berkahwin, wa ta'at zawjaha, dia mentaati suami dia. Mentaati suami ni bukan membabi buta juga. Suami suruh baiki bumbung pergi naik, bukan baiki bukan. Suami suruh berhantar baiki kereta, bukan. Dalam skop yang sesuai dengan isteri. Kerana sesungguhnya innama ta'atan 'alal ma'ruf. Taat hanya kepada yang ni tengok siapa? Tengok ni abang security ke? Baru suruh jual mahal. Innama ta'atan 'alal ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan hanya pada bukan mak kau, ma'ruf. Jadi hanya yang baik sahaja yang kita dengar daripada pasangan ataupun daripada suami kita. Okey, itu beberapa benda lah. Banyak lagi kita nak cakap, tapi saya bagi ruang pada Ustaz dulu lah. Panjang sangat dah. Kita berakhir di situ dulu. Baik, silakan. Terima kasih Yuris. Alhamdulillah, menjadi satu ilmu kepada kita, kemanfaatan kepada kita. Terutama ada 2 perkara Ustaz. Bila kita berbicara tentang kebaikan ini, kita adalah untuk diri kita sendiri dan juga untuk kemanfaatan yang kita akan buat kepada orang lain. Kenapa yang ramainya wanita berada di depan kita Ustaz? Sebab bila nak cerita ciri-ciri lelaki kiriman Tuhan, pastinya dia nak tahu, betul tak? Siapa yang dimaksudkan dengan ciri-ciri imamku? Siapakah yang dimaksudkan dengan ciri-ciri suami pilihanku? Betul tak? Betul tak cikgu-cikgu?
Kan pelik tiba-tiba cerita lelaki kiriman Tuhan, yang datang ni semua lelaki je. Kan? Kan lelaki memang dah tahu dah, dia dah ada ilmu dia sendiri, dia dah tahu dah get ready dia sendiri. Wanita-wanita yang akan mencari siapakah lelaki yang dikatakan lelaki kiriman Tuhan. Baik Ustaz, dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Yang biasa kita dengar, dan ayat ini pun kita kadang-kadang terlepas pandang, kadang-kadang indah tak indah, kadang-kadang menjadi satu polemik kepada kita. Yang dikatakan Ar-rijalu qawwam ni Ustaz, yang macam mana yang dikatakan qawwam ini? Ialah lelaki yang mengajak isterinya, mengajak ahli keluarganya, mengajak kepada kebaikan dan bersama-sama mengibadahkan, menta'abukan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, bagi bergolongan wanita ini Ustaz, bagaimana mereka untuk merasakan diri mereka ini perlu dibimbing? Wanita nak dibimbing ke? Nak dipimpin masuk syurga ke? Nak ke? Apatah lagi kalau yang nak dipimpin itu adalah orang yang akan bersama-sama kita dalam syurga. Nak tak? Nak. Pak, jawab pun dah tak nak aja. You tanya? Tanya, kita tengok dia punya tone dia sama tak dengan saya tanya? Alah, kan? Nak ke tak nak? Kau. Jadi, para penonton, para pendengar sekalian, jadi kita nak buka sikit ruang kita nak openkan sikit minda kita. Bagaimanakah yang dikatakan lelaki qawwam ini? Memanglah kita nak mencari sesempurna Nabi SAW itu tidak mungkin. Tapi mungkin dalam kesempurnaan yang kita ada itu, kita yang ada kelebihan sedikit menampung untuk kesempurnaan tersebut. Apatah lagi kalau kita bercerita tentang keluarga, bercerita tentang kehidupan rumah tangga, pastinya memerlukan saling lengkap melengkapi. Mungkin dari sudut soalan saya, pertanyaan saya, you boleh ceritakan yang dikatakan dengan ar-rijal tadi tu. Al-rijal qawwamu 'alan nisa. Qawwam tu, silakan you. Baik, Allah SWT berfirman. Siapa tadi yang nak dipimpin tu? Semua nak kan? Baik. Wanita kalau tak nak dipimpin, itu bukan wanita yang biasa. Itu ada sesuatu yang tidak berapa betul dalam diri dia. Kenapa saya sebut sebegitu? Sebab pertamanya, memang sifat semula jadi, ataupun sifat yang diberi kepada wanita adalah apa? Taat. Betul tak? Wanita yang taat ini lebih berharga daripada apa sahaja yang boleh ditawarkan di dunia ini. Sebab tu dia kata loyalty ini besar dalam kehidupan satu orang. Wanita yang taat, yang sentiasa lembut dengan suami dia, yang sentiasa cakap sopan dengan suami dia. Ini kalau kita ada isteri macam ni, kalau kita diberikan satu orang isteri yang taat 100% kepada kita, kalau dia hilang, ada satu video viral dalam Instagram dan TikTok sebagainya, satu orang lelaki ni duduk, dia menangis. Dia kata, adakah dosa saya menangis kerana isteri saya itu seorang yang sangat taat pada saya? Adakah akan mengurangkan kebaikan dia di akhirat kerana saya menangisi pemergian dia? Kerana wanita yang taat itu adalah satu wanita yang sangat besar di sisi agama dan di sisi suami dia. Kita orang lelaki pun kan, yelah, wajah tu menjadi satu pilihan jugalah, tetapi ketaatan itu lebih besar daripada itu kan? Macam kalau kita berjauhan dengan pasangan kita kata, ya Allah, rindunya kan, pergi Melaka sekejap pun rindu dah. Ataupun tuan-tuan perempuan saja pergi di mana-mana akan merindui pasangan masing-masing. Kalau sekarang tak rindu kepada pasangan, mungkin boleh dikaitkan dengan mak ayah kita. Mak ayah kita layan kita baik, betul tak? Cinta pertama hati kita adalah ayah kita. Jaga kita daripada kecil, penuh penghormatan, dididik dengan kita. Kena marah sekali-sekali tu tak apa, tapi sayang tu lebih banyak. Dan begitulah kita cari kepada seorang suami kita esok pula. Suami penyayang, cakap baik, tegur dengan baik, bimbing dengan baik.
Dalam hadis Nabi SAW, wanita ini dibina daripada apa ataupun diciptakan daripada apa? Tulang rusuk ni dia belok. Jangan marah dulu, sabar. Kita bukan nak kata orang perempuan ni belok fikiran dia, tidak. Tetapi penciptaan dia itu memerlukan kepada bimbingan. Dalam ayat Quran tadi Allah SWT berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, sambungan itu. Wa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Bagaimana ciri satu orang lelaki? Yang tadi yang mana nak kahwin dengan datuk tadi? Nak kahwin dengan datuk? Oh, masya-Allah, mengaku dia dia angguk. Tuan-tuan, antara ciri untuk seorang lelaki apabila dia nak bernikah, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Apabila satu orang lelaki ni yang dipanggil lelaki dalam Al-Quran ni adalah apabila dia ni mampu menyediakan tempat tinggal. Dalam erti kata yang lain, dia menyediakan tempat tinggal untuk sesuai dengan isteri dia. Tak kisahlah sewa ke, tapi janganlah kau minta penthouse pula. Saya nak duduk banglo ya. Tak ada banglo, tak boleh kahwin dengan I. Kalau itu pilihannya, tua lah sampai bila-bila. Tapi kalau ada kita menghormati, dia berusaha, dia kata saya akan sedia tempat tinggal untuk awak. Awak jangan risau, makan harian saya akan keluarkan, pakaian awak saya akan penuhkan, tudung apa yang awak nak lagi, warna apa nak lagi, pink, coklat, biru, hijau, semua saya dah beli, saya tambahkan lagi. Kalau inilah keadaan dia, sudah mencukupi menunjukkan dia seorang lelaki yang qawi, yang kuat diri dia. Orang lelaki kuat bukan yang sadar semata-mata, bukan yang tegak semata-mata, tapi mereka yang menyediakan kesempurnaan kepada isteri mereka. Jadi pertama sekali dalam maksud Al-Quran ni, wa bima anfaqu min amwalihim, harta mesti dikeluarkan daripada satu orang lelaki kepada isteri dia. Jadi kalau dia ni nak jadi biawak hidup, ini bukan lelaki, ini apa? Ini sampah sahaja. Kalau ada seorang lelaki datang, you bayarlah semua, I boleh tolong je, I tumpang you. No. Tak boleh. Kena take responsibility. Dan tuan-tuan, saya bagi tahu satu rahsia. Walaupun orang rumah saya ni adalah orang yang sedikit kaya, tapi saya tidak pernah beri peluang kepada dia untuk menyediakan tempat tinggal. Saya tak pernah beri peluang kepada dia membeli barang-barang rumah. Saya tak pernah bagi peluang. Saya yang menyediakan tempat tinggal, saya yang membeli barang-barang rumah, dan saya juga membayar segala perkara yang berkait dengan rumah. Kenapa? Man istata'a minkumul ba'a, wajib. There's no such thing as 50-50, tak ada. You bayarlah 50%, kita kan duduk sama-sama. Oh ni. Dan percayalah, bila kita start ambil tanggungjawab ni dengan penuh, Allah SWT buka rezeki dengan lebih luas lagi. Hari ni saya dengan bangganya daripada umur 28 tahun, saya adalah T20. Syukur pada Allah SWT. Bukan nak belagak, tapi nak bagi tahu janji Allah benar. Memang susah nak, berat tak orang lelaki nak bayar rumah, nak bayar sekolah anak-anak, nak beli susu anak-anak, lampin lagi, nak sediakan makan lagi, nak beli ikan, macam-macam benda lagi. Tetapi sebenarnya itu adalah kunci kejayaan. Kalau kita tengok dalam satu lagi ayat Quran, ya ayuhan nas kulu fil ardi min halalan thayyibah. Makan, ayat umum, disuruh manusia itu mencari perkara yang halal. Tetapi itu umum kepada semua orang, yang perempuan ataupun yang lelaki. Tetapi yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, ini orang kedua. Kulu mimma razaqna minkum, kamu makan daripada apa yang saya sediakan, daripada apa yang Allah sediakan. Jadi apabila satu orang dia taat perintah Allah, dia muliakan, dia penuhkan tanggungjawab pada isteri dia, pada mak ayah dia. Ni orang lelaki jangan tinggal mak ayah dia ni. Ibu kita tu kena sayang betul-betul. Dah berjanggut macam saya pun ciumlah mak ayah kita, tak ada masalah, tidak ada kesalahan pun, bahkan dituntut. Tapi poin saya nak cakap ni adalah apabila satu orang dia taat, walaupun dari satu sudut kita nampak, ya Allah nak bayar rumah lagi, nak bayar kereta lagi, nak bayar pampers lagi, nak bayar macam-macam nak bayar, Allah ganti berpuluh kali ganda lebih daripada itu. Jadi jangan takut, keluar je duit bayar rumah, bayar apa bagi-bagi, Allah ganti dengan lebih banyak, insya-Allah. Itu untuk round yang ni lah. Ke ada lagi? Ada lagi yang baik? Boleh teruskan lagi sikit lagi. Boleh lagi ke cikgu-cikgu? Boleh, Masya Allah, semangat lagi, steady. Angkat tangan macam ni tu. Bagus. Yang nak kahwin dengan datuk tu, lepas ni saya nak jumpa sekejap. Saya cikgu lah. Baik, teruskan.